Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Cikgu Sani bin Ahmad. So, kita teruskan lagi dengan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, insya-Allah hari ini kita akan cover dua topik. Okey, topik kecil saja tapi kita akan cover dua sekali lah sebab memandangkan dia hanya topik kecil. Iaitu yang pertama berkaitan dengan urutan pembesaran tumbuh-tumbuhan. Okey, kita akan tengok macam mana perubahan yang berlaku kepada tumbuhan sehingga dia besar, dia punya urutan. Dan yang kedua ialah yang berkaitan dengan terang dan gelap, yang berkaitan dengan cahaya lah. So first kita akan tengok yang berkaitan dengan urutan tumbuh-besaran tumbuh-tumbuhan. Okey, seperti kita tahu, mana-mana benda hidup pun, yang kata nama benda hidup, dia akan mengalami tumbuh-besaran. Contohnya manusia, kita bermula daripada dilahirkan bayi, kemudian membesar menjadi kanak-kanak, kemudian menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa. Okey, itu adalah urutan bagi manusia. Begitu juga dengan haiwan, okey, daripada kecil sehingga besar. Dan untuk tumbuhan pun dia ada urutan dia sendiri, dia ada urutan. Okey, urutan ni bukan maksud dia mengurut, urutan ni maksud dia sequence. Dia punya step by step apa yang berlaku pada tumbuhan sehingga dia besar. Okey, kalau kita tengok di gambar rajah ni, okey, dia bermula dengan biji benih lah. Biji benih yang belum disemai, okey, biji benih. Kemudian kita semai dia di dalam tanah, dia akan jadi biji benih yang bercambah. Okey, kemudian dia membesar, biji benih tu membesar sedikit, dinamakan sebagai anak pokok. Waktu ni waktu fasa permulaan pembesaran lah. Dah start ada daun, ada batang, okey, tapi masih belum ada bunga dan buah lah sebab dia anak pokok. Kemudian pokok berbunga. Okey, pada fasa ini pokok semakin membesar dan juga dah mula keluar bunga. Tapi belum ada buah lah. Kalau pokok tu jadi pokok berbuah, dia belum ada buah, dia hanya ada bunga saja. Kemudian dia akan jadi pokok berbuah. Contoh pokok, kalau pokok tomato dia akan keluar lah buah tomato, pokok ceri dan sebagainya lah. Itu dia punya proses. Semuanya ada 5 peringkat. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kita tengok lagi sekali. Bermula dengan biji benih. Okey, biji benih. Kemudian biji benih bercambah. Okey, dah start tumbuh akar. Kemudian anak pokok ni dah ada ciri-ciri pokok lah, dah ada daun, dah batang. Kemudian ke bentuk pokok bunga, okey, pokok yang dah semakin tinggi dan mempunyai bunga. Dan yang fasa terakhir adalah pokok berbuah, pokok mula menghasilkan buah. Okey, ini adalah urutan pokok bagi pokok tomato lah. Okey. Jadi itu dah selesai. Jadi ini kuis dia. Okey, lengkapkan urutan tumbuh-tumbuhan. Okey, pembesaran tumbuh-tumbuhan yang tadi kita belajar tu. Dia ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 kan. Saya dah bagi 1 biji benih. Yang kedua apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa. Buat yang ni dalam buku latihan. Kalau ada buku, kalau tak ada buat dalam kertas. Okey, 24 hari bulan ni dah naik sekolah. 24 hari bulan ni cikgu dah mula tugas lah. Awak belum tentu. Nanti tunggu saja arahan. Kalau sekiranya ada arahan untuk naik sekolah, nanti cikgu akan semak. Kalau tak ada, simpan dulu, tak apa. Okey, seterusnya kita tengok tajuk terang dan gelap. Okey, terang dan gelap. Kita tahulah terang tu apa maksud dia, gelap tu apa maksud. Okey, ni dia cakap dengan mak dia. Ibu, cahaya lampu saya semakin malap. Mak dia cakap mungkin bateri kekurang tenaga. Nanti kita tukar baru. Okey. Maksud dia lampu dia ni makin malap lah. Tidak dapat menerang dengan bagus. Jadi mak dia kata maybe disebabkan bateri dah kurang tenaga. Jadi tu bila kita tukar bateri baru, dia akan cerah kembalilah. So apakah yang dilakukan oleh ibu dan anak? Apa dia orang buat ni sebenarnya? Dia orang sedang menoreh getah. Menoreh getah. Kalau kita kat sini susah lah nak tengok orang menoreh getah. Kalau macam cikgu, di tempat cikgu, menoreh getah tu benda yang biasa lah. Sebab kampung, okey, kampung. Mungkin ada daripada antara kita ni ada kampung, ada getah. Dia tahulah macam mana proses menoreh getah tu. Kena keluar awal pagi, pukul 4 pagi, 5 pagi. Menoreh getah sampai ke siang.
Okey, mengapakah mereka menggunakan lampu? Sebab apa? Sebab waktu menuri getah, waktu gelap tu, pagi tu, pukul 3, 4 pagi tu, pukul 4 pagi lah selalu, 4 ke 5 pagi. Waktu menuri time tu gelap, tak nampak apa-apa. Gelap. Disebabkan waktu tu duduk lautan kan. Cahaya, mengharapkan cahaya daripada bulan pun tak terang lah. Matahari pun belum naik waktu tu. So memang memerlukan lampu lah. Okey, so kita tengok sumber cahaya. Cahaya merupakan keperluan penting dalam kehidupan kita. Cahaya diperolehi daripada pelbagai sumber seperti matahari, lampu dan api. Okey, ni sumber cahaya. Contohnya dia orang ni tengah main menggunakan cahaya daripada matahari. Okey, ni kereta ada lampu. Lampu daripada cahaya lampu lah. Kereta ni ada lampu, menggunakan cahaya lampu. Ini pakcik ni dia tengah siapkan kayu api. So ni cahaya daripada api pun boleh dapat. Okey, macam tu juga kalau kita tengok keadaan pada waktu malam. Okey, pada waktu malam kita terpaksa menggunakan lampu lah untuk menerangi, disebabkan matahari tidak kelihatan pada waktu malam. Kalau dia mengharapkan bulan, bulan hanya memantulkan cahaya daripada matahari lah. So selalunya pada waktu malam kita mengharapkan lampu seperti lampu jalan, lampu kereta dan lampu rumah lah. Okay. Ada juga kita menggunakan api, tapi selalu api ni contoh pada hari raya lah. Hari raya tahun ni tak dapat balik kampung kan. Kalau dapat balik kampung, inilah buat pelita kan. Buat pelita, main bunga api, itu pun mendapat cahaya. Ataupun daripada lilin dan juga obor. Okey, obor. Obor ni obor. Api dia besar. Okey. Itu adalah sumber-sumber cahaya. Okey, kita ada matahari. Okey, matahari ni pula pada waktu siang dan merupakan sumber cahaya. Dan cahaya daripada matahari ialah sumber cahaya semula jadi. Okey, matahari ni bukan dibuat-buat. Dia memang semula jadi ada. Lampu ni bukan semula jadilah. Dan api ni pun kita buatlah. Maksudnya kita nyalakan lah. Dia bukan cahaya utama lah. Okey, lampu terdapat pelbagai lah. Lampu kereta, lampu jalan, lampu rumah. Dan api, cahaya api juga dapat diperoleh daripada api seperti nyala lilin, pelita dan obor. Okey. So, jawab kuis berikut. Okey, nombor 1. Berikan 3 contoh sumber cahaya. Tadi ada 3 kan? Nyatakan apa 3 tu? Nombor 2, nyatakan sumber cahaya semula jadi. Apa sumber cahaya semula jadi? Nombor 3, nyatakan 3 contoh cahaya dari lampu. Okey. Dan nombor 4, nyatakan 3 contoh daripada cahaya dari api. Itu sahaja untuk kali ini. Alright, jadi saya harapkan kamu dapat apa yang cikgu ajar pada hari ini. So kalau tak dapat, boleh ulang lagi 3-4 kali sampai dapat. Dan pastikan anda jawab soalan kuis. Ada soalan kuis tadi, dua kali kuis. Pastikan jawab soalan kuis tu. Dan insyaAllah saya akan semak. Saya akan semak lah soalan kuis tu. Jadi itu saja. Apa-apa pun jaga kesihatan. Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.